السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Rabbi syrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini. Wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku. Yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna at-ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudari, sahabat, sahabiyah, muslimin, muslimat rahimakumullah. Malam ni sempena dengan tahun baru Masihi. Saya akan membicarakan berkenaan dengan azam tahun baru. Kita biasa dengar orang bercakap tentang azam tahun baru. Tapi azam tahun baru kita akan melihat lebih tumpuan kepada tujuan akhirat. Apakah cita-cita kita telah tercapai dari segi untuk kelangsungan hidup kita di hari akhirat nanti. Soal kita ada target nak mempunyai harta banyak mana, wang simpanan dan sebagainya, maka itu kita bicarakan pada waktu lain. Tetapi dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini sudah tentu lebih baik untuk kita membicarakan apakah target kita, apakah matlamat kita hidup di atas dunia ini. Setiap saban tahun bermakna satu tahun umur kita semakin berkurangan. Kalau orang kata kita melangkah ke alam tahun, umur kita bertambah. Bertambah dari sudut angka. Kalau tahun lepas dari segi tahun Masihi kita berusia 50 tahun, masuk tahun 2024 usia kita bertambah 51 tahun. Itu dari segi usia bertambah. Tapi kalau usia dan umur dari sudut berapa panjangkah lagi kita hidup di atas dunia, setiap kali kita melangkah tahun baru, itu bermaksud umur kita berkurangan, bukannya bertambah. Umur kita semakin pendek setiap kali kita melangkah, sama ada tahun baru Hijriyah ataupun tahun baru Masihi. Maka pada malam ini sidang hadirin mukminin, kita akan lihat apa yang disebut oleh para alim ulama sebagai suatu tazkirah kepada kita semua, supaya kita ada suatu tanggungjawab ataupun komitmen. Setiap masa kita akan melihat apakah pencapaian-pencapaian kita dari sudut agama. Maka kita mulakan sidang hadirin mukminin dengan surah Al-A'raf ayat 96. Allah Ta'ala berfirman,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk-penduduk negeri beriman dan bertakwa, kalau kita semua ni tuan-tuan yang hidup tinggal di atas bumi Allah Ta'ala ini, kita semua beriman dan bertakwa, Allah Ta'ala kata, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka barakat, keberkatan-keberkatan minas sama, dari langit, wal ard, dan dari bumi. Walakin Allah Ta'ala kata, tetapi kazzabu, mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa akhadnahum, maka kami akan seksa mereka, bima kanu yaksibun, dengan sebab amal perbuatan mereka. Ayat ni kata apa tuan-tuan? Ayat ini Allah Ta'ala bagi standard. Allah Ta'ala menetapkan satu standard. Standard apa? Standard apa dia yang dikatakan kita mencapai kebahagiaan dan keberkatan. Apa dia? Yang kata bahagia itu apa? Yang kata barakat, keberkatan itu apa dia? Kebaikan-kebaikan itu apa dia? Ada orang tuan-tuan, dia nak mencapai satu cita-cita dia. Dia kata sebelum dia pencen, dia nak dah ada satu rumah, yang mana rumah tu dah habis bayar semua, nilai sekian-sekian. Itu antara target biasa di kalangan kita. Bila aku pencen, rumah bayar semua dengan harga sekian-sekian. Let's say 1 juta, 1.5 juta dan sebagainya. Kalau orang yang di kelas pertengahan, harga rumah 300,000, 400,000 dan seumpamanya. Kereta ada 2 biji, kita 1, isteri kita 1, sekian-sekian harga dan sebagainya. Itu benda biasa yang ditetapkan oleh kita untuk kita capai apabila kita pencen. Ada kebun, ada tanah sekian dan sebagainya, ada rumah di kampung dan lain-lain. Tapi ayat ini tuan-tuan menetapkan kepada kita, yang kata bahagia itu bukan rumah, yang kata bahagia itu bukan harta, yang kata keberkatan itu bukannya sebanyak mana kereta yang kita miliki, tetapi Allah menetapkan arti kebahagiaan dan arti keberkatan itu ialah iman dan takwa. Iman dan takwa. Kita mungkin cacat, tidak ada anggota badan yang lengkap sebagaimana manusia biasa. Kita mungkin buta, kita mungkin pekak, tuli, kita mungkin tidak mampu berjalan dan sebagainya, kita mungkin miskin, kita mungkin jobless. Tetapi kalau kita ada iman dan takwa, maka itulah yang disebut sebagai kebahagiaan dan keberkatan. Tuan-tuan tengok orang, kadang-kadang dia mencapai suatu kemuncak dalam career dan profession, tapi tidak selama-lamanya mereka berada dalam keadaan selamat. Tuan-tuan tengok berita beberapa hari kebelakangan ni, Menara Ilham pula dikenakan tindakan oleh SPRM. Itu orang yang berkuasa, tinggi pengaruhnya, kaya raya, tapi ada tindakan-tindakan pihak berkuasa. Bersalah ataupun tidak kita belum tahu, tapi itu contoh. Berapa ramai di kalangan kita yang ada bisnes, ada perniagaan, datang notis mahkamah, saman dan sebagainya, kena sita, kena beku akaun dan lain-lain. Banyak benda yang kita alami sewaktu kita mencari apa yang kita panggil sebagai kebahagiaan
dari sudut harta benda. Kita tidak boleh tidur malam. Kenapa? Kerana sedang menghadapi legal action daripada musuh-musuh ataupun saingan dalam bidang perniagaan, dalam politik dan lain-lain. Tapi agama mengatakan bahawa yang dikatakan bahagia dan berkat itu ialah iman dan takwa. Itu yang kata iman, itu yang dikatakan sebagai kebahagiaan dan keberkatan. Maka apa yang disebut di situ ialah yang pertamanya azam kita tahun 2023 kita capai ataupun tidak. Dan apa yang kita tetapkan pada tahun baru ini, tahun 2024. Apa yang kita rancang itu kita senaraikan secara spesifik satu persatu. Apa yang ingin kita capai? Anak kita nak hantar sekolah yang macam mana? Ataupun kita tetapkan tuition dia, kafah, kemahiran baca Quran dan sebagainya. Apa yang kita ingin mahu? Dan kita tetapkan bahawa semua perancangan kita itu mestilah mengutamakan akhirat berbanding dengan dunia. Ada orang tuan-tuan, bila pilih isteri, kita boleh tahu dah dia punya kecenderungan dia. Kalau kita satu orang yang beragama, saya nak tanya tuan-tuan lah, dalam media semalam kot, satu orang gadis beragama Islam menang satu pertandingan yang macam Ratu Cantik lah. Saya tak mau sebut apa dia pertandingan tu, macam Ratu Cantik. Yang si anak yang menang ni tuan-tuan, tuan-tuan tahu lah Ratu Cantik pakai macam mana? Yang umi dia, ibu dia, pakai tudung elok, pakai baju elok. Saya nak tanya tuan-tuan, sepatutnya siapa yang tutup elok? Anak yang muda ni ke ataupun mak hak tua? Hak tua ni tuan-tuan, kalau kita ikut logik akal kita lah, kalau tak tutup penuh pun orang tak adalah nak tengok sangat sebab dia dah tua. Tapi cuba tuan-tuan pergi tengok dekat pondok, orang tua tudung labuh sampai ke punggung, itu orang tua. Bila dia nak mengaji pondok, bila dia dah tua, dia dah pencen, dia nak cari masa dia, baguslah, maka dia pergi memondok orang kata. Tapi zaman kita muda, kita pakai tuan-tuan hanya sikit dekat atas, sikit dekat bawah, gambar kita terpampang dalam majalah, dalam media. Pemberita ni pergi interview si Umi tadi, ibu tadi, apa perasaan dia bila anak dia menang pertandingan sekian-sekian, hak kata Ratu Cantik semua ni lah. Tuan-tuan tahu apa yang si ibu tu jawab? Alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya dengar je dia kata Alhamdulillah, syukur pada Allah, saya tepuk dahi dalam kereta tuan-tuan. Engkau syukur apa kepada Allah? Anak kita menang dengan cara dia buka baju dia, dia buka segala pakaian takwa, tidak menutup aurat, menjolok mata. Pakaian si anak kita yang menang, tak kira lah Ratu Dewi ke Ratu Cantik apa ke, pakaian yang biasa kita tengok di tepi kolam renang yang orang putih duk pakai tu. Tapi kita ungkapkan kata-kata Alhamdulillah, syukur pada Allah. Ini tidak selayaknya tuan-tuan. Sebagaimana para ulama membahaskan apa hukum orang yang menyebut nama Allah sewaktu melakukan perkara yang diharamkan oleh agama. Apa hukum? Tuan-tuan nak isap rokok, baca bismillah. Ataupun doa makan, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Lepas isap rokok, Alhamdulillah, sedap rokok engkau bagi kat aku tadi. Ada dua ya tuan-tuan, sama ada makruh atau haram. Para ulama membahaskan soal menyebut nama Allah bila kita melakukan perkara yang diharamkan oleh agama.
Sama dengan yang ni. Anak kita menang satu pertandingan yang mana dia buka pakaian dia. Sebahagian besar tubuh dia dipertontonkan, diadili oleh juri yang melihat tubuh anak kita. Tergamak kita menyebut Alhamdulillah. Kita tahu ataupun tidak tahu apa makna Alhamdulillah. Ini benda yang kadang-kadang orang kita, tuan-tuan, dia keliru apabila dia menyebut satu-satu ungkapan. Soal dia ingat kepada Allah, itu bagus. Tetapi cara dia menyebut nama Allah dalam perkara yang dimurkai oleh Allah, maka itu adalah perkara yang tidak sepatutnya dia lakukan. Jadi hidup kita ni, tuan-tuan, sempena tahun baru 2024, target kita, cita-cita kita, apa yang kita ingin capai, hendaklah kita bagi keutamaan kepada akhirat. Jauhi benda haram. Kita nak capai apa sahaja sekalipun, make sure benda yang kita nak capai itu halal, benda yang diredai oleh Allah. Jangan kita cuba mencari perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita ni, tuan-tuan, sebagaimana yang saya sebut, bila kita melangkah masuk ke tahun baru, orang biasa sebut umur bertambah. Tapi sebenarnya umur kita berkurangan. Semakin lama semakin singkat hidup kita di atas dunia. Tuan-tuan perasan tak? Biasanya orang ni masa muda dia akan tulis umur dia atas kek. Bila dah tua ni umur jadi rahsia pula. Jarang dah kita tengok orang bila dia sambut birthday dia ada umur dia 61 tahun. Letak atas kek. 70 tahun, 98 tahun. Tak ada, orang tak letak. Orang biasa letak ni masa umur 18. Masa umur anak kita 5 tahun, kita letak angka tadi. Maka agama mengajar kepada kita sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis Abu Hurairah, a'marun ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuz dhalik. Umur umatku antara 60 hingga 70, dan sedikit sahaja yang melebihi daripada usia itu. Betul lah. Kita tengok rata-rata kita ni kalau panjang umur 60-70. Lepas tu hak lepas daripada tu dah tak ramai dah. Ayah saya, tuan-tuan, umur 80. Ayah saya. Baru ni saya balik rumah di Kelantan, tanya dia. Mula-mula tu nak tanya, ayah ada grup WhatsApp kawan-kawan sekolah kan. Tapi terfikirlah, ayah umur 80 tak ada dah grup WhatsApp. Tanya dia, kawan-kawan ayah ada lagi ke yang sebaya dengan ayah umur 80? Dia kata tak ada dah. Dia kata tinggal ada berapa orang. Daripada hak ramai-ramai mengaji di UKM, mengaji di College Islam Malaya apa semua, tinggal berapa orang. Majoriti dah tak ada dah. Umur 80 ni, tuan-tuan, majoriti kawan-kawan kita, kalau kita sampai umur 80, majoriti umur, tak ada dah kawan kita umur 80. Yang ada tinggal berapa kerat sahaja. Sebab tu kita kena bersedia. Supaya bila kita nak melangkah ke alam barzakh, kita melangkah dalam keadaan kita well prepared. Kita benar-benar bersedia. Jangan tidak bersedia. Kita kena bersedia. Maka dalam surah At-Tin Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi wa hadzal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman. Allah Ta'ala bersumpah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia
dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah Ta'ala cipta kita ni dalam bentuk yang sebaik-baik. Dalam alam ni tuan-tuan, kita compare kita ni dengan makhluk lain, sudah tentu kita akan bersyukur bahawa kitalah sebaik-baik ciptaan Allah. Ada orang duk berdebat tentang teori evolusi Darwin yang kata manusia ni melalui proses evolusi daripada satu makhluk, kata kera dan sebagainya, yang tu tak apalah, istilah-istilah tadi. Cuba tuan-tuan bayang, kita dengan kera, mana elok perangai? Elok kita lagi. Rumah saya tuan-tuan, sekali rumah Syekh Rosman kita dah jadi mini zoo. SP setia buat projek, jadi semua monyet ke kera semua ni dia dah berhijrah datang dekat area rumah saya lah. Pakak datang ramai-ramai. Dua hari lepas jiran bagi warning dalam grup WhatsApp. Dia kata nak bagi amaran dekat jiran-jiran semua, jangan kacau kera. Dia kata jangan kacau apa, kera ke monyet, istilah orang Penang. Tak apalah tuan-tuan faham kan. Jangan ganggu dia sebab dia kata kera ni binatang pendendam. Saya kata biar betul. Pendendam macam mana? Dia kata dia pernah halau kera tu dan dia pernah buatlah benda-benda yang menyebabkan kera tu marah kat dia. Apa jadi tuan-tuan? Kera tu dia pakat dengan geng dia, pakat pergi buka pipe rumah dia. Air keluar dekat pos tu sebab kera tu pergi buka. Kera ni dia kata pendendam. Saya kata betul ke? Kan? Rumah kami tak kena, rumah orang lain tak kena, tapi rumah dia kena sebab dia pergi duk lontar macam-macam dekat-dekat kera tu. Perangai kera, perangai binatang. Sebab tu kita manusia, bila orang kata binatang, kita marah. Sebab antara semua makhluk ni yang terbaiknya manusia. Manusia yang paling mulia. Malah kalau tuan-tuan tengok perdebatan para ulama antara manusia dengan malaikat, mana lebih mulia? Sebahagian kata malaikat dan sebahagian kata manusia lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Kerana manusia ini walaupun dia tidak seperti malaikat yang sentiasa beribadat kepada Allah, yang tidak melanggar hukum Allah Ta'ala, tapi manusia ni dia diuji oleh Allah dengan syahwah. Apabila dia dapat menghadapi syahwah dia, maka dia lebih mulia daripada malaikat Allah. Adalah yang tu perbincangan di kalangan para ulama. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Apa maksud ke tempat serendah-rendahnya? Daripada sebaik-baik penciptaan, tiba-tiba Allah Ta'ala kata thumma radadnahu asfala safilin. Kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Sebahagian mufassirun mengatakan bahawa asfala safilin maksud dia neraka. Na'udzubillah. Sebaik-baik penciptaan kita ni tuan-tuan, antara makhluk Allah kita yang terbaik, tapi Allah campakkan manusia ke dalam neraka. Na'udzubillah. Tetapi Allah Ta'ala bagi exception, pengecualian. Ada hamba Allah yang tidak dicampakkan dalam asfala safilin. Siapa dia? Illa alladhina amanu wa amilus salihat. Kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal salih. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putus. Semalam sepatutnya ada pertunjukan bunga api mercun. Ialah malam tahun baru. Tengok dalam TikTok, Facebook apa semua tadi, kerajaan tidak mengadakan pertunjukan tersebut sebab kita tak mau pembaziran dan kita nak tunjuk kita bersama dengan Gaza.
bersama dengan umat Islam Palestin, maka tidak sesuai untuk kita mengadakan acara yang begitu seronok dalam keadaan saudara-saudara kita di Palestin ditimpa musibah. Tapi cuba tuan-tuan tengok dalam TikTok, dalam media sosial, orang dah ambil video tunjuk gambar, masih duk berimpun ramai-ramai. Yang duk berkumpul ramai-ramai tu, cuba tuan-tuan tengok siapa dia? Orang Melayu kita, orang Islam, anak-anak muda kita, pergi buang masa tempat macam tu, mengharapkan apa kita tak tahu, sampai tengah malam, awal pagi, duduk tempat-tempat yang macam tu. Kita tuan-tuan, kita kena didik anak kita. Kena didik anak kita. Sambutan tahun baru Masihi ni bukan ajaran agama. Ada banyak lagi benda berfaedah yang kita boleh buat. Saya sendiri tuan-tuan, bukan tak mau seronok. Saya sendiri bukan tak mau tengok anak saya seronok, tengok bunga api, tengok mercun dan sebagainya. Tapi saya tidak mahu anak saya tadi dia akan terbiasa dengan benda-benda macam tu. Sebab dalam konteks negara kita hari ini, dalam dunia moden hari ini, kalau sambutan tahun baru akan bercampur gaul laki perempuan, balik awal pagi dan sebagainya. Macam-macam benda yang akan mendedahkan mereka kepada benda yang tak baik. Maka sebab itu, saya daripada awal anak saya kecil lagi, saya tak pernah bawa mereka ke tempat yang macam tu. Bukan tak mau tengok mereka seronok, tapi kita terpaksa pilih antara kemungkinan kita biasakan mereka dengan adat kebiasaan yang akan menyebabkan mereka berani untuk pergi ke tempat-tempat yang macam tu. Kita nak anak kita soleh ataupun tidak. Kita berdoa kepada Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Apa dia qurrata a'yun? Para ulama kata penyejuk mata. Qurrata a'yun. Apa maksud qurrata a'yun, penyejuk mata itu? Iaitu anak yang soleh. Tapi kita sebagai bapa, kita sebagai ibu, kita biasakan anak-anak kita dengan tempat-tempat konsert, tempat-tempat yang orang duk berjoget menari. Tiba-tiba bila anak kita derhaka pada kita, bila anak kita tidak semayang, bila anak kita buat benda-benda yang melanggar hukum agama, kita akan bertanya, kenapa anak kita jadi macam ni? Sedangkan kitalah yang silap kerana membiasakan mereka dengan tempat-tempat yang tidak baik. Ini antara benda yang kita kena fikirkan, tuan-tuan. Kata Imam Ibn Qutaybah rahimahullahu ta'ala, apa maksud ayat ini? Illal ladzina amanu wa amilus salihat. Allah Ta'ala kata manusia ini diciptakan dengan sebaik-baik ciptaan, sebaik-baik kejadian. Kemudian mereka dikembalikan ke dalam tempat yang serendah-rendahnya, neraka. Na'udzubillah. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh. Apa maksud beriman dan beramal soleh ini? Kata Imam Ibn Qutaybah rahimahullahu ta'ala, dia kata maksud orang yang beriman di sini ialah orang yang beriman pada zaman muda dia. Orang lain muda berpeleseran, kita muda masjid. Orang lain muda sibuk dengan mabuk, dengan judi, dengan lumba motor haram dan sebagainya. Kita muda, kita sibuk dengan majlis ilmu. Sebab tu saya, tuan-tuan, antara benda yang biasa saya buat, bila anak saya masuk asrama, anak saya masuk college, anak saya masuk universiti, saya akan tanya di tempat tu, siapa dia yang handle usrah, siapa yang handle halaqah, persatuan pelajar yang kumpul pelajar-pelajar ni buat usrah. Kita nak anak kita daripada zaman muda mereka hidup dalam keadaan beragama. Kita yang kena usahakan sebagai ibu, sebagai bapa. Jangan bila kita letak anak kita di college, di universiti, kita letak macam tu sahaja. Kita kena ada ikhtiar, kena ada rancangan, kena ada plan, supaya anak kita tadi tidak terjebak dengan aktiviti yang biasanya dilakukan oleh anak-anak muda,
yang tidak peduli tentang agama. Itu usaha kita sebagai ibu dan sebagai ayah. Kata Imam Ibn Qutaybah, dia kata maksud illal ladzina amanu wa amilus salihat dalam ayat ini ialah waktu mereka muda, mereka dalam keadaan bersemangat untuk beramal. Ini ciri orang baik. Dia baik ni tuan-tuan, start zaman muda lagi dia baik dah. Saya 2-3 hari lepas pergi majlis kenduri kahwin anak saudara belah isteri. So bila berkumpul ramai-ramai ni bercakap lah pasal kahwin, pasal rumah tangga gitu, rumah tangga ini apa semua, pasal orang ni kahwin, orang ni bercerai, semua keluarlah cerita anak-anak dan sebagainya. Jadi adalah keluar cerita-cerita pasal orang yang bergaduh, orang yang ada masalah rumah tangga. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Manusia ni dia ada perangai, akhlak, peribadi. Peribadi kita tuan-tuan, dia susah nak berubah. Kalau zaman kita sekolah macam itulah bila kita dah dewasa, kita tua. Ada orang berubah tapi tak ramai. Biasanya macam itulah dia. Ada budak tu paling nakal lah zaman mengaji dulu, sekarang ni dia paling baik. Ada tapi tak ramai. Dia hak biasanya, hak lazimnya kekal. Perangai itu kekal. Maka saya kata dekat kawan-kawan, saya kata biasalah kadang-kadang ada anak-anak muda yang baru kahwin pun duk telefon saya. Saya kata kita kenal suami kita di mana? Kenal isteri kita di mana? Kalau kita kenal dia sebagai orang baik, maka kemungkinan untuk dia berubah jadi jahat tu slim. Chances untuk dia berubah jadi tidak baik tu bukan kata tak ada, tapi dia kecil. Kalaulah kita kenal suami kita ataupun isteri kita, waktu kita duduk dengan motornya, dengan duduk buat benda haram dan sebagainya, macam mana kita nak expect suami ataupun isteri kita jadi orang baik bila kahwin? Sedangkan dia zaman muda dia tak peduli tentang agama. Maka ini antara ciri penting. Bila kita nak bina generasi kita tuan-tuan, kita bina sejak daripada awal. Jadi anak kita kena bentuk dia sejak daripada awal lagi supaya dia beragama. Jadi Imam Ibn Qutaybah kata maksud illal ladzina amanu wa amilus salihat ialah orang yang beriman dan beramal soleh ketika dia masih muda. Pasal apa? Kata Imam Ibn Qutaybah, dia kata kerana manusia ini bila muda dia beramal soleh, dia beriman. Bila tua, kebiasaannya dia tak berubah. Bila tua dia tak berubah, kebiasaannya. Ada yang berubah, tapi biasanya dia tak berubah. Ini penting. Kerana itu kata Imam Ibn Qutaybah, kerana Allah Ta'ala Maha mengetahui, sekiranya mereka masih diberi kekuatan beramal sebagaimana waktu mudanya, maka mereka tidak akan berhenti daripada melakukan amal kebaikan. Maka orang yang banyak beramal pada waktu mudanya, dia akan diberi ganjaran sebagaimana pada waktu mudanya. Jadi bila kita dah tua, kita dah tak larat tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pahala exactly sama sebagaimana amalan kita zaman muda. Saya lah sekarang tuan-tuan umur 52. Tahun Masihi lah 52. Ni 2024 dah masuk 53 lah. Nak banding zaman saya baru keluar UIA umur 25, 26, orang jemput ceramah ni tuan-tuan merata pergi. Ipoh, Kuala Lumpur, Pahang pergi, merata pergi, seronok. Lah bila umur dah 50 lebih, dia rasa lain dah. Tak sama macam dulu. Betul lah, kalau pergi Perlis pun ambil hotel, tidur di hotel dulu.
tak balik terus ke rumah, tidur hotel dan sebagainya. Ambil masa, pecah kepada dua. Kalau 2 jam perjalanan, sejam memandu, berhenti, kena cendoi dekat Napoh, apa semua tu, apa nama Haji Johari ke apa semua tu, seronok lah. Umur tua tuan-tuan. Bila dah tua ni, dia kudrat dia tak sama macam muda. Maka Imam Ibn Qutaibah kata apa? Bila kita tua, amalan kita ni dia tak sama macam kita muda. Tapi Allah, dia bagi pahala tu sama. Itu yang kata illal ladzina amanu wa amilus salihat dalam ayat wattini wazaitun tadi. Sebab tu penting kita zaman muda kita buat sungguh-sungguh. Nak kuliah ke, nak mengaji ke, nak sedekah ke, nak gotong royong, nak tolong orang. Sebab kita kuat. Bila kita dah tua, kita tak larat, kita tak boleh nak buat apa dah. Tapi Allah masih bagi pahala kepada kita. Macam sekarang, kita boleh datang masjid. Nanti bila kita dah tak mampu datang masjid, pahala tadi tetap berjalan. Biasa kita datang masjid, sembahyang qabliyah, ba'diyah. Oh, sekarang dah uzur, dah tak larat dah, qabliyah pun dah tak larat, ba'diyah pun dah tak larat. Yang mampunya hak fardu je. Tuan-tuan, Allah bagi pahala sembahyang qabliyah dan ba'diyah. Pasal apa? Sebab masa kita sihat, itulah amalan kita. Sekarang kita uzur, kita tak mampu, tapi Allah bagi pahala tadi. Ini yang kata illal ladzina amanu wa amilus salihat. Itu penting kita istiqamah. Selagi mampu kita buat. Saya kadang-kadang rasa frust juga bila kadang-kadang ada masa kita tak berapa sihat, kita tak boleh datang masjid dan sebagainya, tak boleh pergi kuliah, tak boleh pergi ceramah. Tapi bila ingat apa yang ditulis oleh para ulama ini, kita rasa semangat. Sebab apa semangat? Sebab walaupun kita tak datang masjid, Allah Ta'ala tulis pahala, bagi pahala kepada kita. Ini penting, tuan-tuan sekalian. Dan itulah juga yang disebut oleh Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Bagi orang yang pada zaman muda dia rajin beribadat, bila dah tua dia tak mampu, maka Allah akan bagi pahala sebagaimana amalan dia waktu dia kuat, waktu dia muda. Baik. Kemudian seterusnya, azam tahun baru kita ni tuan-tuan, tinggallah benda-benda yang tidak ada manfaat. Kena usahalah tinggalkan benda-benda yang tak ada manfaat. Nabi kata min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah dia meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Hadis Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Al-Albani rahimahullahu ta'ala kata hadis ni sahih. Kita nak tahu orang tu baik tak baik, kita tengok benda yang ada manfaat dia buat ke dia tak buat. Benda yang tak ada manfaat kita tengok dia tinggal ke tidak. Itu contoh kebaikan Islam seseorang. Kalau benda yang tak ada manfaat, benda apatah lagi kalau memudaratkan kita, jangan buat. Ni kita tua dah, duk tengok movie tuan-tuan. Lepas satu movie tengok satu movie, lepas satu movie tengok satu movie sampai tengah malam, 3 pagi, 4 pagi baru nak tidur. Betapa ruginya kita. Sebab tubuh kita perlukan rehat. Kita berjaga malam sampai 3 pagi, 4 pagi, tengok satu movie kepada satu movie. Bukan tak boleh tengok movie, tapi kesilapan kita ialah kita tidur lewat malam. Itu yang menyebabkan terganggunya kesihatan dan sebagainya. Maka benda-benda yang tidak membawa manfaat itu kita tinggalkan. Itu bukti kebaikan Islam kita. Baik. Sebahagian ulama, contohnya Al-Arif Al-Yamani, dia kata inna min i'radillah 'anil 'abd, di antara tanda Allah Ta'ala berpaling daripada seorang hamba, kita nak tahu Allah Ta'ala ni kasih ke tak kasih dekat kita. Kita nak tahu Allah Ta'ala ni tengok kita ke tidak, iaitu Allah Ta'ala menjadikan dia sibuk dalam perkara yang sia-sia.
Kalau kita ni tuan-tuan, kita tengok, kita ni setiap hari kita sibuk apa? Sibuk dengan aktiviti yang bermanfaat ke? Sibuk dengan benda hak sia-sia? Kalau setiap hari kita sibuk dengan benda sia-sia, itu bukti, itu tandanya bahawa Allah tidak lagi kasih kepada kita. Tapi kalau kita setiap hari kita sibuk dengan mengaji, dengan datang masjid, tolong orang, bantu orang dan sebagainya, maka itu bukti, itu tanda Allah Ta'ala kasih kepada kita. Saya ada grup WhatsApp zaman universiti. Kami di kalangan yang belajar undang-undang di UIA, kami ada grup WhatsApp. Ada 4-5 orang kawan-kawan kami ni tuan-tuan, majoriti perempuan. Cukup suka ni, dengar je ada orang susah kat mana-mana, buka derma. Siapa nak derma? Kutip, bagi duit. Dengar saja kat mana-mana, budak kecil ke, budak sekolah ke, orang tua dan sebagainya, kita dengar je ada orang susah, buka tabung, kutip duit, bagi. Tengok, ini tanda kebaikan pada seseorang, tanda Allah Ta'ala kasih kepada dia. Kenapa? Dia sibuk menolong orang, dia sibuk dengan amal kebaikan, dia sibuk dengan amal soleh. Itu cara kita nak tahu kita ni, agak-agak kita ni Allah Ta'ala kasih ke Allah Ta'ala murka. Kalau kita setiap hari duk sibuk dengan benda sia-sia, dibimbangi, itu tandanya kita berada dalam keadaan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sidang hadirin mukminin, semasa kita melangkah ke tahun baru ini, maka antara perkara yang kita perlu bagi perhatian ialah solat, kan, sembahyang. Pastikan anak-anak kita setiap kali kita sembahyang, jangan kita je seorang-seorang yang sembahyang. Sama ada tuan-tuan pergi masjid, pergi surau, ataupun tuan-tuan sembahyang di rumah, panggil anak tu datang sembahyang berjemaah sekali dengan ayah, dengan ibu. Dan ada masa tuan-tuan kena latih anak jadi imam. Dengar bacaan dia masa dia jadi imam. Dengar bacaan dia masa dia wirid, masa dia baca doa, supaya kita sebagai ibu, kita sebagai bapa boleh tegur dia, perbetulkan apa kesilapan yang dia buat. Jangan sekali-kali ayah sembahyang dalam bilik, mak tak tahu sembahyang bila, anak pun dalam bilik tak tahu sembahyang bila. Jangan lagu tu. Sembahyang tiang agama, benda nombor 1. Maka rumah tangga muslim, benda yang paling penting ialah solat. Maka pastikan anak kita ajak dia sama-sama dengan kita, sama ada sembahyang di masjid, di surau ataupun di rumah. Ini benda yang kita kena buat tuan-tuan. Lebih-lebih lagi, biasakan anak menghadirkan diri di rumah-rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seterusnya, tahun baru ini tuan-tuan, hendaklah kita pastikan nafkah kepada anak isteri itu kita bagi dengan cara yang terbaik. Apa yang patut kita bayar, kita bayar. Ni kadang-kadang sport rim mahal, tapi yuran kafar tak bayar dekat setahun. Saya pernah pergi bayar yuran kafar anak saya. Bayar, tunggu ustazah tulis resit. Tanya ustazah, ada tak mak dengan ayah yang culas, yang liat bayar yuran kafar? Dia kata ada ustaz. Apa tak pula tak ada. Tapi dia kata biasanya mak ayah yang culas, yang lihat bayar yuran kafar ni, dia kata dia parking jauh daripada sekolah. Anak dia keluar, dia lambai je suruh pergi kat kereta. Dia kata yang lagi sakit hati, dia kata yuran tak bayar tapi kereta mewah. Ni masalah orang kita. Kereta mewah tapi yuran liat untuk bayar. Baik, seterusnya tuan-tuan, gadget kena kontrol. Anak kita masing-masing ada handphone. Setengah kawan-kawan kita tuan-tuan, handphone anak dia lagi mahal daripada handphone lawyer.
Lawyer RM1 je. Anak-anak harga RM2,000, RM3,000. Ada kawan saya tu tuan-tuan, RM5,000, RM4,000. Biasa je dia bagi handphone anak dia. Saya kata, aku handphone RM1 je. Maxis ambil kontrak 2 tahun dapat RM1. Yang tu je. Ni lawyer. Anak saya, kawan saya, anak dia beribu-ribu dia beli handphone. Bukan tak boleh, silakan. Kita ada duit, ada kemampuan, silakan. Tetapi kontrol. Contoh kontrol, pastikan anak kita katalah pukul 11 malam, 12 malam kena tidur. Collect telefon tadi. Rumah saya ada bekas, kami ada bekas. Pukul 10 semua telefon boh dan bekas. Ni masa dia orang sekolah dulu. Kan? Ada bekas. Kena letak, kena masuk ke dalam bakul. Pasal apa? Sebab kalau kita biarkan gadget tu dengan dia, kita tak tahu dia bangun pukul berapa, dia tidur pukul, kita tak tahu. Dia tengok Netflix ke apa, kita tak tahu. Kita dengan isteri dah tidur dah dalam bilik. Bangun subuh, anak kita subuh tak tidur lagi daripada tengah malam tu. Maka kita kena kontrol gadget. Lepas tu biasakan baca Quran dalam keluarga dan sebagainya. Dan pada masa yang sama kena buat rancangan perbelanjaan. Kan kita sebagai seorang muslim tuan-tuan kena ada anggaran perbelanjaan. Macam kerajaan lah, dia ada bajet 2023, 2024 dan sebagainya. Maka kita pun untuk keluarga kita kena ada bajet. Kita nak guna harta kita untuk apa. Dan perkara-perkara lain tuan-tuan sekalian, pastikan kita tidak melakukan perkara yang memudaratkan diri kita, yang merosakkan kesihatan kita dan sebagainya. Nak makan, nak minum, silakan, tapi kena didik anak kita tentang healthy lifestyle, kan, cara hidup yang sihat, diet pemakanan yang seimbang dan sebagainya. Bagi tahu dekat anak, nak minum air botol bukan tak boleh, nak minum air tin ke bukan tak boleh, nak makan burger pun bukan tak boleh, tapi kena plan, kena rancang, jangan banyak sangat. Sebab processed food tak bagus untuk kesihatan. Sekali-sekala okey dan sebagainya. Kita kena didik anak kita, biasakan dengan cara hidup yang sihat, yang tidak menjejaskan kesihatan, dan tinggalkanlah benda-benda yang boleh memudaratkan kesihatan seperti vape, rokok dan sebagainya. Jadi sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan tahun baru kita ini, walaupun tahun baru Masihi, saya tidak bermaksud kita celebrate tahun baru Masihi, tapi sekadar setiap kali kita ada apa-apa peristiwa dalam hidup kita ini, sentiasalah kita kaitkan dengan agama. Jangan lupa kepada agama, kerana hidup kita di atas dunia ini adalah sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب